Najib panas, mahkamah cuba putar belik bukti. Kenapa Muhyiddin senyap isu dui standard SPRM? Mengejutkan, Kuli buat perjumpaan rahsia dengan Amanah. Ahli politik dalam dokumen Paslik dipanggil beri keterangan. Ada pemimpin dalam PKR bakal menentang Anwar. Najib Razak telah memfailkan petisyen rayuan dalam kes rasuah SRC International bernilai 42 juta ringgit. Antara alasan yang disebut adalah bahawa kedua-dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan menurutnya telah menggunakan logik dan rasional sendiri yang bercanggah dengan bukti yang membebaskannya daripada 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah, CBT dan pengubahan wang haram. Mahkamah Persekutuan memberinya masa tambahan untuk memfailkan petisyen rayuan. Najib sebelum ini didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit oleh Mahkamah Tinggi pada Julai 2020. Sambitan dan hukuman bekas Perdana Menteri itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada Disember tahun lepas. Bagaimanapun terdapat penangguhan pelaksanaan terhadap hukuman itu sementara menunggu rayuan diselesaikan. Menurut salinan petisyen rayuan itu, Najib yang juga bekas penasihat emeritus kepada SRC mendakwa Mahkamah Rayuan telah tersilap dari segi fakta dan undang-undang dalam mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi. Ahli Parlimen pekan itu berkata, dia terkilan dengan apa yang menurutnya kesilapan undang-undang yang dibuat oleh kedua-dua mahkamah dalam alasan penghakiman masing-masing. Najib mendakwa kedua-dua mahkamah tersilap dalam fakta dan undang-undang apabila gagal menilai bukti dengan betul dan gagal mengiktiraf perbezaan antara fakta terbukti dan tidak terbukti, antara inference yang boleh dibuat dan tekaan semata-mata berdasarkan cadangan, dakwaan tidak berasas, sangkaan, syakwa sangka dan kabar angin. Najib turut mendakwa bahawa Mahkamah Rayuan terkilaf dalam mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi mengenai kesahihan dan kebolehterimaan dokumen. Semasa peringkat perbicaraan, pasukan pembelaan Najib telah mengemukakan bukti dokumentari yang didakwa untuk menyokong pembelaannya melibatkan derma yang dikatakan daripada royalti Arab. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah tersilap fakta dan atau undang-undang dalam membuat penemuan mengenai unsur-unsur semua pertuduhan dengan menggunakan logik atau rasional mereka sendiri bercanggah dengan keterangan lisan dan atau dokumen. Hujahan akan dikemukakan bahawa hak perbicaraan adil perayu seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan dituntut oleh prinsip sejagat dan norma antarabangsa dinafikan khususnya disebabkan oleh kegagalan yang jelas oleh pihak pendakwaan untuk membuat pendedahan pra-perbicaraan yang perlu bagi bahan yang tidak digunakan dan secara amnya dengan ketiadaan rejim yang ketat dan mandatori untuk pendedahan bahan yang tidak digunakan yang mampu menjejaskan kes pendakwaan atau membantu kes perayu. Secara keseluruhannya, perayu akan membentangkan kesilapan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi serta tindakan pihak pendakwaan yang telah menafikan hak perayu di bawah Perlembagaan Persekutuan dan mengakibatkan ketidakadilan yang serius kepada perayu apabila digagal mendapatkan perbicaraan yang adil dan saksama, kata Najib. Mahkamah Persekutuan masih belum menetapkan tarikh pendengaran rayuan utama kes SRC Najib. Najib juga sedang memohon untuk mendapatkan Queen's Counsel atau QC dari United Kingdom untuk mewakilinya dalam rayuan itu. Pengerusi DAP Lim Guan Eng mencabar Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin agar bersuara terhadap tindakan SPRM yang menurutnya mengamalkan dui standard. Lim berkata keputusan SPRM untuk menyiasat Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berhubung dakwaan yang tidak dibuktikan adalah sangat berbeza dengan keputusan Suruhanjaya itu untuk tidak menyiasat isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki. Tiada pemimpin kerajaan bersuara menentang dui standard yang diamalkan SPRM, terutama bekas Perdana Menteri Muhyiddin yang mendakwa dirinya penghalang kleptokrat daripada kembali berkuasa. Kenapa Muhyiddin masih diam? Soal Lim dalam kenyataan. Sebelum letak jawatan pada Ogos tahun lalu, Muhyiddin dalam ucapan yang disiarkan di televisyen berkata dia tidak akan bekerjasama dengan kleptokrat yang menunggu untuk dibebaskan oleh mahkamah. Tindakan SPRM sekali lagi mengundang perhatian setelah Azam mengesahkan Suruhanjaya itu sudah memulakan siasatan terhadap Nazlan. Ini selepas portal Malaysia Today milik blogger Raja Petra Kamarudin sebelum ini mendakwa dia telah pun dalam siasatan polis berhubung RM1,36,127.40 yang didakwa dimasukkan ke dalam akaunnya.
Ini didakwa berlaku semasa Nazlan menjadi Ketua Korporat dan Perundangan dan Naib Presiden Eksekutif Maybank. Pada 2015, dia dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman dan kemudian sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 2017. Nazlan kemudian membuat laporan polis berhubung artikel itu. Kes yang dikendakinya yang mendapat perhatian ialah perbicaraan pengubahan wang haram dan salah guna kuasa terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak membabitkan dana SRC International Sdn Bhd. Dia mensabitkan Najib dan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadapnya. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan dan hukuman itu dan Najib kini dalam proses rayuan di Mahkamah Persekutuan. Anggota Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah dikatakan sedang menyusun strategi dan kerjasama dengan Pakatan Harapan dalam usaha menawan Kelantan pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Difahamkan satu pertemuan dan perbincangan awal antaranya dengan pimpinan amanah negeri sudah diadakan di Kota Baru di samping program berbuka puasa bersama baru-baru ini. Antara yang hadir adalah Pengerusi Amanah Kelantan Muhammad Hussein, bekas Pengerusi Amanah Kelantan Wan Abdul Rahim Wan Abdullah, Ketua Pemuda Amanah Negeri Hazmi Hassan dan barisan anggota Jawatankuasa Amanah Negeri. Menurut sumber, Tengku Razali atau lebih mesra dengan panggilan Kuli bakal membuat pengumuman penting rentas parti selain program bersama rakyat Kelantan selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. Ia adalah inisiatif yang diambil oleh beliau sendiri dan perbincangan dengan pimpinan amanah sudah menyentuh mengenai perkara ini. Ia adalah usaha untuk memastikan PAS tewas pada PRU15, kata sumber yang enggan disiarkan namanya. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Amanah Kelantan, Cik Ibrahim Muhammad, dalam satu tulisan di Facebook memberi gambaran mengenai perkara itu. InsyaAllah di Kelantan, satu usaha sedang digerakkan untuk menggabung berbagai parti, NGO, pertubuhan bukan kerajaan dan anak-anak Kelantan yang berkebolehan untuk menawarkan satu kerajaan alternatif kepada rakyat Kelantan selain daripada kerajaan PAS. Selebihnya terserah kepada rakyat Kelantan untuk kekal bersama PAS atau memilih tawaran yang dihidangkan sebagai satu percubaan untuk berubah. Parti politik hanya satu persaingan untuk menawarkan apa yang terbaik yang boleh dilakukan. Agama, perkauman dan pelbagai tawaran hanya perasa dan penghias hidangan yang boleh menyebabkan pengundi terpedaya dan tersilap pilih, katanya. Polis akan memanggil semua ahli politik yang disebut dalam 1 minit mesyuarat dirujuk sebagai dokumen PAS Leak yang memperincikan dakwaan perancangan politik membabitkan 2 pemimpin PAS. Ketua Polis Kuala Lumpur Azmi Abu Kasim ketika dihubungi berkata, polis telah memulakan siasatan terhadap dokumen itu. Katanya pihak berkuasa meneliti perkara itu berikutan laporan yang dibuat oleh Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi minggu lepas. Kami telah memulakan siasatan terhadap kes ini. Ya, polis akan ambil keterangan daripada semua yang dinamakan dalam dokumen tersebut, katanya ringkas melalui mesej teks menjawab pertanyaan Portal Malaysia Kini mengenai kes itu. Bagaimanapun, Azmi tidak menjelaskan lebih lanjut bila tarikh dan masa ahli politik berkenaan akan tampil untuk merakamkan kenyataan atau jika ada yang telah diambil keterangannya. Dokumen PAS Leak itu mengandungi minit mesyuarat 2 pemimpin PAS selepas mereka bertemu pelbagai tokoh UMNO, Bersatu dan Pejuang. Nama yang dipetik dalam dokumen itu termasuk beberapa ahli parlimen dan menteri kabinet. Antara lain, dokumen itu menyebut dakwaan perbincangan mengenai mempercepatkan kes mahkamah melibatkan pemimpin UMNO tertentu. Ini mendorong Zahid yang menghadapi pertuduhan jenayah di mahkamah membuat laporan menggesa polis menyiasat dakwaan itu. Salah seorang daripada 2 pemimpin PAS yang dinamakan dalam dokumen itu, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, telah menafikan kandungan dokumen itu dan menyifatkannya sebagai sampah. Pun begitu, Naib Presiden PAS itu mengakui bahawa mesyuarat yang dicatatkan dalam dokumen itu memang berlaku, tetapi rumusan perbualan yang didakwa dokumen PAS Leak itu adalah rekaan. Portal Malaysia Kini tidak dapat mengesahkan secara bebas kesahihan kandungan PAS Leak itu, tetapi telah cuba menghubungi setiap individu yang dinamakan dalam dokumen itu dan sedang menunggu maklum balas mereka. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang berebut jawatan Timbalan Presiden PKR berkata beliau sudah merasakan kemungkinan berlaku penentangan terhadap Presiden tetapi tidak menamakan sesiapa. Saifuddin Nasution berkata ahli-ahli parti bimbang kemungkinan berlaku keadaan si menang mengkhianati parti dan si kalah mengambil cuti akan berulang. Bagaimanapun, Saifuddin berkata beliau memilih untuk percaya bahawa tidak kira apa jua keputusan pemilihan dan siapa yang menjadi timbalan presiden, mereka tidak akan menderhaka kepada parti. Pertarungan untuk timbalan presiden dilihat sengit apabila Raja Bongkar Muhammad Rafizi Ramli yang mengumumkan pengunduran sebelum ini kembali untuk merebut jawatan itu dalam pemilihan PKR dari 13 Mei hingga 20 Mei. Mengenai pemilihan itu, Saifuddin berkata beliau menerima banyak panggilan ahli yang menyatakan kesukaan terhadap Muhammad Rafizi tetapi menghormati Saifuddin pada masa yang sama. Mereka berkata PKR memerlukan Muhammad Rafizi selepas pelbagai kekalahan parti tetapi mereka juga menyatakan bahawa PKR akan stabil dengan adanya Saifuddin yang bergaul dengan semua kem. Mereka nampaknya berasa susah mahu memilih tetapi saya memberitahu mereka
bahawa saya akan kekal berada dalam parti, katanya dalam wawancara bersama China Press. Sebagai rekod, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali semasa menjadi timbalan Presiden PKR sering menentang Anwar sebelum meninggalkan parti itu. Muhammad Rafizi pula kecundang dalam perebutan jawatan timbalan Presiden sebelum dilantik sebagai naib Presiden, tetapi beliau kemudian memilih untuk berundur dari politik. Saifuddin berkata, berbanding Azmin lawan Rafizi sebelum ini, apa yang berlaku sekarang adalah Saifuddin lawan Rafizi. Yang menang tak akan mengkhianati parti dan yang kalah tidak akan meninggalkan parti, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil ketika menerima wawancara Sinchu Daily berkata, walaupun menerima kritikan, Anwar bukan liability tetapi aset terbesar PKR. Ahmad Fahmi tidak bersetuju bahawa Anwar perlu berundur, tetapi semangat Anwar yang sanggup berkorban, termasuk meringkuk selama 11 tahun dalam penjara, menjadikan beliau aset penting. Walaupun Ahmad Fahmi dilihat sebagai condong ke arah Saifuddin Nasution, Tuan Punya Badan bagaimanapun berkata, beliau lebih cenderung kepada kem Anwar. Menurut Ahmad Fahmi, imejnya yang dilihat pro Saifuddin Nasution mungkin disebabkan mereka pernah bersama-sama membina semula parti yang menerima tamparan hebat daripada langkah Sheraton.